solat. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tengok solat ini, pertamanya seorang itu berbicara dengan Tuhan dia. Dia bercakap dengan Tuhan dia. Bila dia berbicara, dia doa dengan Tuhan dia, maka Tuhanlah yang berhak memberikan keampunan kepada sesiapa pun. Jadi bila Allah SWT berhak memberi keampunan kepada sesiapa pun, maka Allah boleh beri ampun. Solat ini mendekatkan manusia kepada Tuhan dengan cara takarrub yang Allah sendiri suruh kita lakukan. Solat dalam nas yang banyak. Dengan sebab kita ikut perintah Tuhan, maka Allah SWT akan mengampunkan dosa kita, bersihkan daripada dosa kita. Solat adalah amat penting. Rasulullah SAW menyebut dalam hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi, as-salawatul khams wa jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahu atau kama qala. Sembahyang 5 waktu ni, termasuk juga antara Jumaat dengan Jumaat, termasuk juga antara Ramadan dengan Ramadan, dia menjadi kifarat dosa antara kedua-dua. Kita ni banyak tak maksum, banyak dosa. Kita banyak dosa. Bila kita banyak kesilapan, kesalahan, maka salah satu daripada cara penebusannya adalah dengan cara solat. Maka solat di sini dia bersihkan dosa, penyucian solat. Paling mudah kita tengok tuan-tuan, orang yang sembahyang dengan orang tak sembahyang, kita akan nampak dalam beberapa ketika wajahnya berubah. Contohnya seorang penjenayah, dia tak sembahyang, dia dengan caranya dia buat apa yang dia nak buat, dia lakukan apa yang dia nak lakukan. Kemudian selepas daripada itu, dia kena tangkap, kena masuk penjara. Selepas masuk penjara, dia diajar oleh guru-guru dan disiplinkan untuk solat. Kemudian bila dah belajar dan solat, dia rasa lazzatul ibadah, kelazatan dalam ibadah. Dia mula sembahyang. Hari pertama yang dia masuk, keluarga dia tengok dengan mukanya kelap, mukanya busuk pasal, mukanya kita tengok kata orang cemas, tidak tenang. Kemudian hari yang kedua, ataupun bulan kelima, dia tengok saudara ni mukanya bersih, mukanya soleh, mukanya bercahaya, mukanya tenang, dan nampak kedekatan dengan agama. Apa bezanya? Orang yang sama, tapi episod hidup yang dulu penuh dengan kelalaian, penuh dengan ghaflah, penuh dengan maksiat, waliyazubillah min zalik, dan bahkan tak sembahyang. Tapi apa yang berlaku 5 bulan kemudian ni, daripada awal tu bila dah masuk, dia mula bertandih sembahyang, mula jinak kepada agama Allah, mula dapat semangat baru, inspirasi baru dan seumpamanya. Akhirnya kehidupannya jauh lebih baik. Dan kita nampak cakapnya juga cakap tentang salat. Sebab itu betul lah Allah SWT menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang jaga salat, maka dia dapat mencegah daripada sebarang perkataan, perbuatan keji dan juga kemungkaran. Ini satu.
Ini hak mereka awam, kita semua sekali nak sangatkan. Bila dah kita boleh buat dengan baik apa yang kita buat, insya-Allah. Yang kedua yang disebut di sini adalah wastiftahun libabil ghuyub. Dia juga pembuka pintu perkara-perkara gaib. Apa makna dia membuka pintu perkara-perkara gaib? Dengan sebab salat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepadanya kelapangan, kebaikan dan seumpamanya. Boleh. Sebagai contoh, selalu kita dengar Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat Quran yang dibaca oleh ramai tokoh-tokoh. Firman Allah Taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya pintu pelepasan dan Allah rezekikan kepadanya sekira-kira dia sendiri tak sangka. Takwa, antara sebesar-besar takwa itu melaksanakan kefarduan yang Allah tetapkan. Salat, siam, haji, zakat, termasuk juga sentiasa bersyahadah kepada Allah dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semuanya ini kalau kita buat dengan baik, dengan betul-betul, ia juga sesuatu daripada maksud dan makna takwa kepada Allah. Bila dia bertakwa kepada Allah, Allah jadi kepadanya pelepasan. Dia tak sangka. Inilah dia pelepasan. Banyak sejarah kalau kita tengok, bila orang tu bergantung kepada Allah, saat suasana yang amat sukar, tiba-tiba Allah lorongkan kepadanya, Allah bukakan kepadanya jalan-jalan penyelesaian yang kadang-kadang dia sendiri tak sangka datang. Saya pernah dengar seorang guru kami, pakar hadis daripada Iraq, kata silap namanya Dr. Al-Walid Al-Ani. Dia pernah cerita, dia duduk di Iraq, dia jadi imam, jadi dia minat agama, belajar dan dia buat PhD di Ummul Qura Jamiah Universiti dekat Mekah. Dia belajar ni, akhirnya dia nak menikah. Masa tu Iraq harga mahar tu ataupun mas kahwin mahal lah. Negara kuat, satu kayu, bukanlah miskin macam sekarang ni. Sekarang dia lemah sikit lah. Dulu dia kuat. Jadi dia nak kahwin dengan seorang perempuan. Macam mana nak buat? Tak dapat. Harga mahal, susah. Duit tak ada. Dia sembahyang, dia ibadat. Akhir kali dia temu orang yang paling dekat. Tiba-tiba orang tu Allah buka hati dia, bagi pada dia. Sebab wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya Allah boleh buka. Jadi solat ini kalau kita tengok dalam bentuk seperti ini, dia Allah bagi rezeki, Allah bagi kelebihan macam itu. Dan yang lebih besar lagi daripada itu bukan masalah isu makan minum, isu tempat tinggal, tapi wastiftahun libabil ghuyub. Apa makna wastiftahun libabil ghuyub? Maknanya Allah SWT buka kepadanya pintu-pintu yang gaib. Pintu yang gaib apa dia?
Salah satunya doa kepada Allah. Salah satunya makbul doa seseorang itu. Salah satunya diperkenankan hajat-hajatnya. Salah satunya dikurniakan kurniaan yang pada asasnya, pada logiknya memang payah, memang tak dapat. Kadang-kadang Allah muka. Jadi wastiftahun liba bil ghuyub ini banyak tak masuk lagi. Kadang-kadang Allah bagi kepadanya hikmah, Allah bagi kepadanya ilmu, Allah bagi kepadanya kesedaran, Allah bagi kepadanya kefahaman, Allah bagi kepadanya tindakan yang betul. Ini banyak yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim, yashrah sadrahu lil iman. Allah melapangkan dadanya untuk beriman kepada Allah, untuk diberi banyak buah-buah fikiran yang baik hasil daripada dia salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut bab salat ni banyak. Salah satu daripadanya dia gambarkan salat ini sebagai penyejuk dan penawar mata hati dia. Bila penyejuk dan penawar mata hati, salat. Macam kita anak penyejuk dan penawar mata hati kita. Tapi Nabi salat tu sendiri setara dengan anak. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Ini juga menggambarkan kepada kita, itulah hakikat sebenarnya. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi memang penawar mata hati. Anak tu akan jadi penawar mata hati, penyejuk mata hati. Tapi Nabi menyatakan wajulilatis salatu qurratu aini, dijadikan salat sebagai penyejuk mata hati. Tengok, kita anak-anak ni boleh nampak, boleh pilih, boleh pegang, boleh dukung, boleh heret, boleh bawa, boleh manja. Tapi Nabi salat. Anak ni makhluk. Salat ni berhubung dengan Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah tentu keadaannya berbeza. Salat juga kita kata penawar ketenangan. Nabi bagi tahu kepada Bilal bin Rabah Al-Habashi, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkanlah kami, rehatkanlah kami dengan salat. Jadi rupanya penawar ketenangan salat. Orang salat ditenang. Fikir punya fikir, tuan-tuan. Banyak orang-orang Islam yang tidak dikurniakan rezeki yang mewah, yang separa boleh hidup. Ada yang bertarung dengan kefakiran, kemiskinan dan berbagai ujian dan tribulasi. Tapi hasil daripada apa yang berlaku, kita dapati sikit di kalangan mereka yang mengambil jalan pintas seperti bunuh diri, seperti menjadikan dirinya tidak lagi beriman kepada Allah. Jangan. Bahkan mungkin hampir tiada. Kenapa macam tu? Sedangkan hidup mereka susah. Ada di negara-negara maju, kadang-kadang kita takut bila kita mendengar dia punya data-data, dia dengan fakta-faktanya, kadar jenayah bunuh diri sendiri amat tinggi. Walaupun dia maju, kenapa? Dia lompat, dia kosong, dia terlupa adanya Tuhan. Jadi bila kita faham macam itu, rupanya kita diberi
Ada sahabat saya masyhur, kat saya sebut nama mungkin kenal. Dia beralih daripada bukan Islam kepada Islam, convert. Kadang kata dia buat dengan saya, dia kata semasa dia belum Islam, banyak kali bila berlaku kemeluk rasa nak bunuh diri. Ada kemeluk sikit, bunuh diri asal. Akhirnya dia convert kepada Islam. Bila dia convert kepada Islam, berlaku perubahan yang pelik. Apa dia? Sesusah mana, seteruk mana, jauh lebih susah pada zaman sebelum Islam, sebelum dia Islam. Dia tak pernah nak bunuh diri. Dia relax. Ini kita tak rasa sebab kita ni bukan Islam kepada Islam. Kita daripada Islam tu. Jadi tak tahu kata kita dah nampak kita susah. Tidak, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan rasa tuan-tuan susah, tapi ramai lagi orang lebih susah. Ini kekuatan Islam. Jadi solat ini dia menjadi penawar. Fikir setakat ni boleh katakan walaupun tidak ada data-data rasmi, tapi melalui kepahaman dan pembelajaran, kita tengok masyarakat yang paling harmoni dan graf ketenangan yang paling tinggi adalah ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinatul Munawwarah. Yang Nabi sebut khairul qurun qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Sebaik-baik kurung adalah kurungku, kemudian selepas mereka, kemudian selepas mereka. Yani zaman Nabi dan sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in tabi'in. Ini yang disebut sebagai al-qurunul mufaddalah. Kurung-kurung yang dimuliakan dan dilebihkan. Tuan-tuan, zaman Nabi kita tengok dari segi harta kadang-kadang masa itu bukanlah dimewahkan sangat. Ada yang mengikat perut. Seteruk kita tak pernah perut kita ni kita ikat dengan batu, tapi Nabi pernah. Kemudahan asasnya tidaklah seberapa banyak, tapi masyarakatnya ketika itu tenang yang aman, kerana ia dipimpin oleh Rasulullah, oleh Nabiullah. Tenang hidup. Tenang ni mahal. Dan tenang ni bukan zaman. Tenang ni adalah moral. Ada orang nisbah kepada Imam Syafi'i ataupun pujangga. Dia sebut ya'ibuz zaman wa laysa fiz zamani aib walakin ya'ibu fina. Kita selalu duduk cakap daripada dulu lagi, selalu kita dengar sama ada orang tua, sama ada orang muda, sama ada orang yang ada arah akal cerdik lah sikit. Dia kata apa? Dia kata zaman aku dulu, zaman kita dulu sedap tengok mandi sungai, jalan, kawan, meriuh. Kadang-kadang minum air kita kopi tu, teh ataupun kopi campur dengan roti canai sebiji. Nak beli roti sardin tak lepas, tapi rasa bahagia, rasa tenang. Tapi sekarang tak rasa apa. Sedangkan sekarang ni duitnya banyak sikit,
Kemudahannya banyak lagi sekarang. Tapi zaman dulu lain, senang. Baru ni kita raya. Dengar dah orang dah cakap, tak sama raya dulu, raya sekarang. Dia kata, tuan-tuan, cuba fikir balik, kenapa jadi macam tu? Maka dalam pujangga itu kata, mereka mengaibkan kepada masa, sedangkan masa ni tidak ada yang aib. Yang aib ni adalah pada diri kita sendiri. Kita mencorakkan kehidupan seperti ini. Yang ni yang jadi masalah. Kita yang mencorakkan. Bayangkan kalau kita tengok, kita di kampung kita, mana-mana kampung lah, mana-mana taman. Apa makna hidup? Makna hidup bosan, boring, letih, tak semangat, tak bermain. Itu makna hidup. Kumpul pada diri dia semua macam tu. Itu makna hidup. Dia rasa macam tu. Tahulah, biasa. Tiba-tiba minum teh, kedai kopi ke apa, ada kawan cakap, "Mak, ada apa loh?" Dia bagi nama Muhammad ni nama Allah. Ada apa loh? Kita ni tua dah, umur 60 dah kata dia. Dah? Yelah, dah main roti sana ni kan 35 tahun lah di sini ya. Daripada kita muda, daripada berandong seorang, daripada tak berandong, contoh. Saya pun tak tahu lah hidup. Rasa kita ke letih, dia rasa malas. Tak tahu dia lah. Dan tengok kubur tu, rasa kubur lebih baik daripada kita. Orang dalam kubur, dia rasa macam tu. Ini tanda-tanda akhir zaman. Jadi dah hanau apa lah. Dia kata, saya terfikir, apa kata kita pergi ke Mekah sekali, buat umrah. Allah, kau ni nak jadi tu haji ke? Tak lah. Kalau kita umur 60 tak pernah pergi kau sekali. Tak apa, boleh. Tapi aku tak tahu kala ni masalah hukum hakam, bak haji, bak umrah ni kosong kata dia. Tak apalah. Dia kata ada ustaz tu pergi ngajar, dia buat kursus pagi. Dia pun pergilah kursus. Lepas tu tunjuk gambar video, gambar cara praktikal, cara pakai ihram, sebelah mana muka, sebelah mana tutup, apa makna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, hingga akhirnya Mekah, Madinah ditunjuk semua sekali. Dia pun terasa. Lepas tu suruh pula taubat, suruh pula ni astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia pun jadi rasa. Seminggu sebelum pergi tu temu orang tu, minta maaf, mana-mana ada hotel dia dibayar, selesai semua sekali. Akhir sekali, apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Dah dia bayar semua sekali ni. Akhir sekali, dia pun pergilah. Pada hari kejadian bila dia pergi ke Mekah, dia menangis. Sampai di Mekah tengok Kaabah, terpesona. Inilah kali pertama tengok, ya Allah, ramainya orang. Tengok orang duduk tepi, berair mata. Tengok orang tengah sujud, tengah baca Quran, tengah doa, tengah gini, tengah tahlil, macam-macam. Duduk Mekah 2 minggu tu, ditambah dengan mutawif yang amat baik, kawan yang bersemangat, jiwanya daripada 0,15% naik sampai 99%, seolah-olah disiram, dibaca. Dia balik, dia berubah sakit. Soalannya, kalau kita nak kata aib pada zaman,
Kita duduk kampung macam biasa ni, kita rasa ni, bila kita balik tu, kita duduk sana tu, kita rasa segunung harapan. Kita rasa semangat yang luar biasa. Kita rasa berbaloi kita dengan Tuhan kita. Kita menginsafi diri kita berubah. Sebab itu saya katakan bahawa kita jangan lagi mengalasankan bahawa ni tahulah kiam. Sebenarnya aib bukan pada orang, bukan pada zaman, tapi pada kita. Kalau kita itu kita, bayangkan kalau kita buat pakatan sama kita. Di kampung tu ada hak jenis semangat jenis ni, bina balik, ajar balik ke masjid, ke surau, ajar balik belajar agama gini-gini. Dia akan naik, dia akan naik. Dan pada masa tu orang lain mari kampung tu, orang kata tamat tu Allahumma kampung dia, sembahyang jemaahnya, sembahyang berjemaahnya begitu tinggi nilainya. Itulah yang sepatutnya kita fahami dengan sebaik-baiknya. Saya rasa sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf hari ini saya kena hadir dalam satu convocation untuk diploma ke apa tak tahu. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna bid-din an-natawi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya lupa di sini, mudah-mudahan dia tak boleh makan lagi. Jadi mungkin pakai ambil takeaway.